010079. Saya adalah Ketua Kumpulan dan ini saya akan membentangkan mengenai esei kami yang bertajuk Penyebaran Maklumat Palsu Menerusi Media Massa. Dan dalam esei ini juga kami akan membentangkan mengenai mengapakah hal ini berlaku dan cabaran untuk mengekalkan kesepakaman nasional yang telah kita capai. Saya akan memula dengan pengenalan. Saya akan mula membentangkan mengenai pengenalan dalam esei ini. Pada era teknologi zaman moden terkini, media massa, media sosial dan juga beberapa media yang terdapat di internet amatlah digunakan oleh masyarakat dengan kerap. Penggunaan media massa sebagai satu cara pada zaman kini adalah sangat berkesan bagi menyebarkan sesuatu perkara ataupun maklumat yang ingin disampaikan agar lebih jelas, lebih cepat dalam masa yang singkat. Namun begitu, perkara sebegini sebenarnya ada memberi kesan yang baik dan kesan yang buruk, terutamanya kepada masyarakat yang menggunakan media massa ini. Hal ini kerana media massa ini kadang-kala digunakan untuk menyebarkan sesuatu berita yang positif dan kadang-kadang ia digunakan untuk menyebarkan sesuatu berita yang negatif. Impak negatif yang keluar apabila ia digunakan oleh masyarakat untuk membentangkan tentang perkara-perkara berita palsu dan berita-berita negatif. Sekaligus ia dapat memberi kesan yang buruk kepada pembaca-pembaca yang menggunakan media massa ini. Berdasarkan laporan rasmi kerajaan seperti daripada Majlis Keselamatan Negara, sebuah berita palsu ataupun sesuatu yang disebarkan untuk tujuan yang bersifat negatif merupakan kesalahan yang dipanggil jenayah dalam talian ataupun lebih dikenali sebagai jenayah cyber. Ini bertujuan untuk memburukkan reputasi seseorang ataupun sesebuah agensi dan ia akan memberikan impak yang negatif apabila pembaca telah pun membaca media tersebut dan mereka terpengaruh dengan benda-benda yang negatif di mana ia disebarkan oleh media sosial sebegini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini umpama es krim, dimatilah dia sebelum cair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Hamdan Zamiri. Perumpamaan tadi ibarat berkait rapat dengan isu cabaran untuk mengekalkan kesepaduan. Pertama, masalah yang dihadapi ialah keluarga tidak peka dalam menitik berat dan aspek kesepaduan dalam kalangan anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan sekarang penempatan kampung Cina ke tanah Melayu yang telah terbukti sehingga berlaku kejadian Inggeris yang langsung terjadi. Tetap lagi, kampung Cina lebih maju daripada kampung Melayu. Akibatnya, interaksi antara mereka sebatas keluarga sahaja dan rakan bangsa kaulan sahaja. Pada masa yang sama, upaya turut mengajar anak-anak mereka meletakkan jurang dari segi perbezaan kaum. Dalam konteks ini, kita juga dapat melihat masalah di institusi perkembangan daripada sejarah. Kita suatu amat mengerikan bagi kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Kerana orang bukan Melayu juga memaklumkan bahasa Melayu dikira sebagai bahasa rasmi negara juga. Suatu masa dahulu, jika ada satu sistem aliran yang baik, satu sistem iaitu sistem aliran yang baik. Satu kesalahan besar yang kita lakukan ialah menukar suatu sistem dan bahasa pengantar di sekolah. Hal ini dapat dibuktikan daripada kerajaan Malaysia Kumpulan Pesyarat di Universiti Utara terhadap para pelajar yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Polisi menunjukkan bahawa para pelajar lebih suka bergaul dengan kaum sendiri dari segi hati. Hal ini disebabkan oleh proses sosialisasi yang dilalui sebelum memasuki alam kampus. Hal ini juga kita dapat melihat bahawa kerajaan telah menuliskan universiti daripada kaum atau parti politik. Pertama, Universiti Tunku Abdul Rahman daripada parti politik Cina iaitu MIC yang hampir 100% daripada parti Cina. Kedua, Haji Institute of Medical Science and Technology daripada MCA. Tidakkan kerajaan menuliskan penubuhan universiti aktivitas daripada parti politik ini telah memberikan keadaan dalam usaha demokrasi nasional dalam masyarakat. Dan kerajaan daripada zaman Tentawar Nasional sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-48 dapat dibuktikan jelas bahawa sistem pendidikan gagal menjadi alat penyatuan kaum. Walhal yang sekolah letakkan sebagai detik kedua penting dalam sosialisasi politik. Tapi pengaruhnya tidak boleh dinafikan kerana berkaitan dengan keluarga. Disebabkan keluarga yang menentukan proses persebaran anak-anak mereka.
Esok pasti ada, tetapi esok belum pasti untuk kita. Beringat-ingatlah untuk menghadapi esok yang pastikan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Veldov Miss Vision, akan membincangkan tentang isi kedua, yaitu kurangnya sifat integriti di dalam kalangan masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan integriti? Integriti berasal daripada bahasa Latin, yaitu integer, yang bermaksud menyeluruh, sempurna, dan kesatuan yang teguh. Dalam konteks ini, integriti bermaksud ketekalan nilai-nilai pribadi, komitmen terhadap nilai-nilai pribadi, komitmen terhadap nilai-nilai komuniti, dan komitmen terhadap nilai-nilai murni. Kurangnya pembukaan nilai murni dalam kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya sifat integriti dalam diri mereka. Fenomena seperti breaking news syndrome terjadi ketika informasi diterima tanpa pengesahan dan disebarluaskan. Ini mencerminkan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan juga akan menggugat keharmonian masyarakat. Penyebaran berita palsu yang disebabkan oleh kurangnya sifat integriti memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Ketidakjujuran dan juga kurangnya nilai etika menghasilkan kualiti kerja yang rendah. Selain itu, sifat ego yang tinggi dan juga enggan mengakui kesalahan juga akan memberi kesan yang negatif kepada produktiviti mereka. Inilah mengapa pentingnya kita untuk memupuk sifat integriti dalam kalangan individu. Penyebaran berita palsu juga disebabkan oleh kurangnya sifat integriti dalam kalangan pihak media. Individu dengan kurangnya pemahaman nilai murni dan etika yang baik akan cenderung melakukan kerja sambil lewat. Ini juga menghasilkan informasi yang kurang tepat dan juga berpotensi untuk merugikan masyarakat. Maka dari itu pentingnya bagi pihak media untuk memainkan peranan yang baik dalam memberikan informasi yang tepat sebelum disebarkan. Untuk menjaga kesatuan dan memerangi penyebaran berita palsu, kita harus memupuk sifat integriti dalam diri kita dengan memastikan kebenaran, keadilan, dan juga ketepatan menjadi bahagian daripada budaya kita. Kita dapat memastikan informasi yang kita terima adalah tepat dan juga yang kita sebarkan adalah benar. Dengan demikian kita dapat menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Antara faktor yang menyebabkan penyebaran berita palsu juga tersebar luas di negara ini adalah dikarenakan penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini dikarenakan setengah pihak merasakan bahawa isu ini bukanlah isu yang besar dan juga bukanlah isu yang patut dititik beratkan. Tetapi padahal isu ini sangatlah penting dan sangatlah besar di negara ini. Hal ini kerana rakyat mudah terpedaya dan juga terpercaya pada berita-berita yang tersebar di media sosial lebih daripada di media-media formal kerajaan. Selain itu, penyebaran berita palsu juga berlaku di kalangan golongan-golongan yang pemikirannya sangat mudah diterokai, iaitu golongan belia. Apabila hal ini terjadi, kebanyakan belia akan percaya kepada berita yang mereka jumpa di media sosial berbanding di laman web kerajaan. Oleh itu, amatlah penting untuk kerajaan menangani isu tersebut dan menguatkuasakan semula undang-undang di negara ini berkaitan penyebaran berita palsu. Hal ini dikarenakan tanpa penguatkuasaan undang-undang di negara ini, masyarakat merasakan bahawa menyebarkan berita palsu itu merupakan satu kebiasaan dan bukan satu kesalahan, dan mereka merasakan tidak mendapat sebarang akibat dan juga denda daripada perbuatan mereka tersebut. Oleh hal itu, kerajaan perlulah mencari semula dan mengkaji semula undang-undang yang sedia ada di negara ini ataupun menambah baik semula undang-undang yang ada di negara ini. Amat penting berkaitan dengan penyebaran berita palsu ini, kerana daripada penyebaran berita palsu maka berlakulah pelbagai jenayah-jenayah cyber lain seperti penipuan atas talian ataupun scam. Hal ini amat merugikan kepada golongan-golongan yang merasakan golongan-golongan yang mempunyai pengetahuan yang lemah berkaitan IT, terutamanya golongan warga emas. Oleh hal demikian, amatlah penting untuk kerajaan mencari semula kaedah baru untuk menangani isu tersebut. Selain itu, pertahanan security cyber negara juga berada di tingkat yang lemah. Hal ini menyebabkan lebih mudah dan lebih senang untuk penggodam ataupun mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu lebih luas dan lebih merata di seluruh negara. Hal ini dapat dijelaskan dan diamati berlaku sekitar tahun 2020 apabila kadar jenayah scam meningkat secara mendadak apabila berlakunya COVID-19. Amat penting untuk kerajaan mencari semula dan menguatkuasakan semula undang-undang dan juga pertahanan security cyber. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Nama saya Awang Muhammad Syafi'i bin Muhammad Kipli. Nomor metrik BG 22110472. Saya akan menyampaikan isi 4, yaitu penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah dan penyebaran berita palsu melalui media massa memiliki dampak negatif yang serius di Malaysia. Kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang memungkinkan penyebaran berita palsu dan fitnah tanpa tindakan hukuman yang tegas. Hal ini mengancam keamanan dan ketenteraman masyarakat serta merosak reputasi negara di mata dunia. Media massa, terutamanya media sosial, memainkan peran penting dalam penyebaran informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dengan penyebaran yang cepat dan luasnya berita palsu. Masyarakat perlu lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi dan menyadari konsekuensi dari penyebaran berita palsu. Dalam menangani masalah ini, penguatkuasaan undang-undang yang efektif dan tegas terhadap penyebaran berita palsu, langkah-langkah hukum yang lebih kuat harus diambil untuk mencegah penyebaran berita palsu dan menghukum pelaku dengan tegas. Selain itu, pendidikan masyarakat tentang pemahaman yang lebih baik tentang penyebaran berita palsu dan kemampuan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sangat penting. Peringkat kesedaran dan literasi media di kalangan masyarakat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari penyebaran berita palsu. Media massa dan masyarakat perlu memperkuat penguatkuasaan undang-undang dan mengatasi penyebaran berita palsu. Ini melibatkan pengembangan hukum yang relevan dan efektif, pemantauan dan penindakan yang ketat terhadap pelaku penyebaran berita palsu, serta edukasi yang aktif untuk meningkatkan literasi media dan kesedaran masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran maklumat palsu dan mempromosikan kehidupan bersama dan aman damai di Malaysia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang kesan pengaruh budaya asing dan globalisasi terhadap masyarakat Malaysia. Secara khusus, saya akan memberi tumpuan kepada bagaimana pengaruh budaya asing, khususnya terhadap generasi muda, membentuk nilai dan tradisi negara kita. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kami telah menyaksikan pencairan nilai tradisional, kepercayaan agama dan amalan budaya kami secara beransur-ansur. Ini boleh dikaitkan dengan penggunaan gaya hidup dan cita-cita asing, dengan kemajuan dalam teknologi dan peningkatan kesaling hubungan dunia kita. Pendedahan kepada pengaruh asing telah menjadi tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, kita mesti menyadari bahawa pendedahan ini menimbulkan cabaran kepada adat tempatan kita dan melemahkan perpaduan sosial kita. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu menerapkan konsep reflexivity. Reflexivity ialah proses di mana individu menilai dan memilih sama ada untuk menerima atau menolak pengaruh budaya luar. Tahap reflexivity ini menentukan sejauh mana identiti kita dibentuk oleh budaya asing. Adalah penting bagi kita untuk mengekalkan tahap reflexivity yang tinggi dan mengekalkan warisan budaya kita dalam menghadapi globalisasi. Tambahan pula, kerumitan masyarakat Malaysia telah dipertingkatkan oleh globalisasi dan kebanjiran pendatang dari pelbagai negara. Kehadiran budaya asing ditambah dengan penyebaran idea yang meluas melalui media dan maklumat telah mula mencabar kepercayaan tradisional dan norma budaya kita. Ini menimbulkan ketegangan yang berpotensi pada hubungan kaum kita dan aspek tertentu dalam masyarakat kita. Memandangkan cabaran ini, kita mesti sentiasa berwaspada dan memberi penekanan yang kuat untuk memelihara nilai tradisi kita. Perpaduan dan keharmonian kita bergantung kepada keupayaan kita untuk mengemudi kesan budaya asing sambil mengekalkan identiti kita sendiri. Adalah penting bagi kita untuk bijak dalam menerima pengaruh budaya luar dan memastikan bahawa kita tidak melupakan warisan budaya dan nilai moral kita. Kesimpulannya, kesan negatif budaya asing dan globalisasi terhadap masyarakat Malaysia amat ketara. Kami menyaksikan pencairan nilai tradisional dan amalan budaya kami. Walau bagaimanapun, dengan mengekalkan tahap reflexivity yang tinggi dan secara aktif memelihara warisan budaya kita, kita boleh mengharungi cabaran ini dan memastikan perpaduan dan keharmonian negara kita. Marilah kita menghayati identiti budaya kita sendiri sambil melibatkan diri secara hormat dengan dunia di sekeliling kita. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat petang.
dan salam sejahtera kepada madam dan kawan yang saya kasihi sekalian. Nama saya ialah Elijah Elisa Sido. Saya dari Seksyen 103 PDP. Hari ini saya akan membentangkan topik saya, iaitu cabaran untuk mengekalkan kesempadanan nasional yang kita hadapi dan menghuraikan cabaran yang dipilih oleh saya. Antara cabaran yang dipilih oleh saya ialah cabaran kekurangannya sifat toleransi di antara kaum. Sifat toleransi ini sangat penting dalam menjalankan hubungan di antara masyarakat. Toleransi iaitu membawa makna sikap keterbukaan dan saling menghormati dan memberi dalam masyarakat. Ia tidak dikira warna kulit, agama maupun kaum. Kita saling bertoleransi dalam menyelesaikan satu masalah dan memahami pendapat di antara satu sama lain. Toleransi masyarakat kita sangat penting dalam mewujudkan kesempadanan nasional serta membantu negara dalam mencapai matlamat. Jika kalau kurangnya toleransi dalam masyarakat kita, ia akan mencetuskan pergaduhan maupun persoalan kaum dan lebih mendalam lagi menjejaskan kesempadanan nasional dalam negara kita. Oleh itu, kekurangannya sifat toleransi merupakan perkara yang sangat sensitif di negara kita. Akhir kata saya, sifat toleransi di antara masyarakat sangat penting untuk menjaga kesempadanan nasional dan membina sahabat dan silaturahim antara semua orang. Kita boleh mengaplikasikan sifat toleransi dalam menyelesaikan masalah bersama. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, penyebaran maklumat palsu serta penularan berita palsu yang membawa sifat negatif semakin membimbangkan kerana ia semakin berjadi-jadi di negara kita. Kita dapat lihat juga bahawa ramai yang ingin semata-mata untuk mendapatkan perhatian hanya dengan menularkan berita palsu melalui media massa. Dapat kita lihat juga bahawa peningkatan penularan berita palsu ini adalah sebab oleh tindakan oleh segelintir masyarakat sendiri yang turut terpedaya dengannya. Selain itu, dapat juga dilihat bahawa masyarakat masih lagi kurang pendidikan mengenai bagaimana hendak melepasti berita yang sahih dan juga berita yang palsu. Ini turut memberikan impak negatif yang besar terhadap masyarakat kerana hal ini sukar dibendung kerana ia masih lagi dilakukan secara berleluasa. Masyarakat yang sedar dengan berita palsu ini haruslah membantu menyampaikan berita palsu itu kepada masyarakat yang masih lagi buta dan mereka haruslah menjelaskan bahawa ini adalah berita palsu. Pihak kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk mengekang penularan maklumat palsu ini daripada terus berlaku dengan melakukan pelbagai kempen serta membuat pos mengenai kesedaran tentang penelusuran berita palsu ini melalui media sosial dan juga media massa. Langkah-langkah yang proaktif juga haruslah diambil oleh kerajaan dengan kerjasama oleh masyarakat dan ini sudah pasti akan mampu berkesan mengurangkan dan mengekang semua penularan berita-berita palsu yang terjadi di media sosial. Ia juga diharapkan agar dapat membantu masyarakat untuk tidak mudah terperdaya dengan maklumat palsu yang disebabkan oleh media massa ini. Pada masa yang sama juga, ia akan menjadi tonggak utama bagi mengekalkan persekutuan dan kemakmuran negara antara kita dan juga masyarakat agar ia dapat disekat dan ini akan membuat generasi kita yang akan datang yang lebih maju dan yang lebih beradab dari segi etika mereka apabila menggunakan media massa. Sekian, terima kasih.